Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amini binti Muhammad Suhail daripada kelas Pendidikan Islam 3. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membentangkan hasil kerja khusus tugasan 3 bagi kursus murid dan pembelajaran iaitu kod ETUP 3033 yang mana dibimbing oleh pensyarah yang sangat baik hati iaitu Puan Fauziah binti Hashim. Baiklah, dalam tugasan ini saya telah diamanahkan untuk merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan strategi dan kaedah pengajaran masa kini untuk menangani perbezaan individu. Dalam tugasan ini juga, saya dikehendaki membuat pembentangan dengan menggunakan kit pembelajaran yang telah saya buat ketika melaksanakan penghasilan produk bagi kursus seni dalam pendidikan yang mana kit pembelajaran tersebut mestilah mengikut kursus major saya iaitu pendidikan Islam. Baiklah, seterusnya, bagi pengenalan ini, pendidikan pada masa kini menuntut tenaga pengajar untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran masing-masing. Teknik pengajaran dan pembelajaran secara tradisional kini dikatakan bukan lagi satu kaedah yang terbaik dalam proses menyampaikan ilmu dan pendidikan yang kini berteraskan ICT. Bagi melahirkan generasi yang berkemahiran tinggi, berinovasi serta berdaya saing, jadi sistem pendidikan yang diguna pakai sekarang ini haruslah mengalami transformasi dan berubah kepada pendidikan yang berteraskan ICT. Kaedah dan teknik pengajaran masa kini adalah mengarah kepada memindahkan pelbagai kemahiran kepada murid yang melebihi literasi dasar M, iaitu membaca secara kritis, menulis secara persuasif, berfikir dan memberi pendapat secara logik, serta dapat mengatasi masalah yang kompleks. Namun begitu, seperti yang kita tahu di dalam kelas terdapatnya perbezaan individu yang mana perbezaan individu ini yang mempunyai kepelbagaian wujud antara murid perlu dikaji dan difahami dengan sebaiknya dalam membantu untuk memahami gaya pembelajaran dan diselitkan dengan latar belakang budaya setiap murid dalam menentukan strategi pengajaran yang lebih berkesan. Hal ini dapat menunjukkan betapa pentingnya peranan guru untuk memahami serta mengetahui gaya pembelajaran murid yang wujud di dalam kelas. Justru itu, perbezaan individu ini akan membawa kesan kepada gaya dan corak pembelajaran mereka. Bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran, guru berperanan memahami dan mengenali setiap jenis murid di dalam kelas dan impaknya kepada murid dapat mencapai kejayaan daripada hasil pembelajaran mereka di sekolah. Baiklah, seterusnya dalam tugasan ini saya telah memilih strategi berpusatkan murid. Hal ini kerana di bawah strategi berpusatkan murid ini, murid memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran. Hal ini kerana mengikut strategi ini, murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. Dalam bilik darjah, guru merupakan seorang pemimpin yang memandu murid untuk menjalankan aktiviti pembelajaran sama ada secara berkumpulan maupun individu. Oleh kerana itu, para pendidik hendaklah mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka serta menitik beratkan kepelbagaian para murid kerana sistem pendidikan kini menekankan kaedah pengajaran yang berpusatkan murid. Hal yang demikian kerana kaedah berpusatkan murid ini boleh membantu para murid dalam membina serta meningkatkan pengetahuan secara langsung berdasarkan interaksi secara sosial dengan murid lain secara berdaya saing berdasarkan bimbingan guru. Antara kaedah pedagogi atau pengajaran yang mampu mengintegrasikan elemen-elemen tersebut adalah melalui kaedah flip classroom. Kaedah flip classroom ni adalah satu kaedah pembelajaran dan pengajaran yang masih baru diperkenalkan di Malaysia. Flip classroom ni bermaksud kelas terbalik atau pengajaran terbalik. Definisi flip classroom ni adalah merupakan satu konsep pedagogi yang menggantikan kuliah dalam kelas dengan peluang-peluang untuk meneroka dan mengkaji bahan-bahan yang di luar bilik darjah melalui klip video dan juga bacaan. Kaedah pengajaran flip classroom ni ialah satu bentuk gabungan strategi pengajaran yang banyak memanfaatkan teknologi. Sebagai contoh, murid mengkaji topik di rumah dengan menggunakan pengajaran video yang disediakan oleh guru. Kemudian di dalam kelas, murid perlu diberikan aktiviti untuk menyelesaikan masalah atau membuat kerja-kerja amali berhubung dengan isi pelajaran yang telah mereka pelajari di rumah. Seterusnya, ciri-ciri flip classroom. Ciri-ciri flip classroom yang pertama adalah waktu interaksi antara guru dan juga murid dalam bilik darjah seperti biasa.
Yang kedua, kaedah pembelajaran langsung dan pembelajaran konstruktivism boleh digabungkan. Yang ketiga, wujud sebuah kelas yang dapat menghubungkan semua murid dalam pembelajaran. Yang keempat adalah persekitaran pembelajaran lebih luas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh murid lebih banyak. Seterusnya, kita beralih kepada langkah-langkah pembelajaran flipped classroom. Langkah yang pertama, sebelum berjumpa murid di dalam kelas, pelajar ini diminta untuk belajar sendiri di rumah mengenai isi pelajaran untuk pertemuan seterusnya dengan menonton video pembelajaran hasil guru itu sendiri ataupun video pembelajaran dari hasil upload orang lain. Langkah yang kedua adalah pada pembelajaran di dalam kelas, murid dibahagikan menjadi beberapa kumpulan yang saling membantu. Yang ketiga, peranan guru. Ketika pembelajaran belajar berlangsung adalah memudahkan berlangsungnya perbincangan dengan kaedah cooperative learning. Di samping itu, guru juga akan menyiapkan beberapa soalan dan penilaian daripada bahan tersebut. Yang terakhir adalah guru memberikan kuis ataupun ujian sehingga pelajar sedar bahawa aktiviti yang mereka lakukan ini bukanlah hanya permainan semata-mata tetapi merupakan proses belajar serta guru ni berperanan sebagai facilitator dalam membantu pelajar dalam pembelajaran serta menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan isi pelajaran. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kepentingan flipped classroom. Antara kepentingannya yang pertama adalah pembangunan pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, waktu interaksi bersemuka antara guru dan murid adalah mengadakan pembelajaran secara hands-on, amali, demonstrasi guru serta melakukan aktiviti berbentuk projek yang kreatif secara individu maupun berkumpulan bagi menerapkan pembelajaran secara kooperatif dan juga kolaboratif. Yang kepentingan yang ketiga adalah guru terdorong untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran yang berkualiti dalam bentuk video yang mesra pengguna. Dan yang terakhir adalah mengawal interaksi murid ke arah yang lebih positif. Baiklah, seterusnya adalah kit pembelajaran, iaitu bagaimana saya menghasilkan kit pembelajaran dan mengintegrasikan kaedah pengajaran flipped classroom ini ke dalam DSKP major saya iaitu pendidikan Islam. Baiklah, kit pembelajaran yang telah saya hasilkan adalah pop-up book yang mana pop-up book ni merupakan perkataan daripada bahasa Inggeris yang bermaksud muncul keluar. Manakala buku pop-up membawa erti sebagai buku yang berisi catatan atau kertas yang bergambar 3 dimensi yang mengandungi unsur interaktif yang mana ketika kita membuka pop-up book tersebut seolah-olah ada sebuah benda yang muncul dari dalam buku tersebut. Oleh itu, saya telah berjaya menghasilkan sebuah kit pembelajaran dengan menciptakan sebuah pop-up book yang merangkumi dokumen standard kurikulum pentaksiran iaitu DSKP Pendidikan Islam tahun 4 dalam bidang adab yang bertajuk Adab Terhadap Guru. Baiklah, seterusnya, antara kelebihan yang dapat dilihat pada kit pembelajaran yang dihasilkan oleh saya ini adalah penghasilan kekreatifan bahan yang menggunakan gambar, pelbagai contoh-contoh situasi gambar mengenai cara beradab terhadap guru, corak yang menarik dan berwarna-warni serta kertas keras iaitu kertas foto yang mempunyai ketahanan yang lama dan sukar untuk terkoyak. Hal ini kerana apabila menghasilkan sebuah kit pembelajaran yang kreatif, ia dapat menarik perhatian murid-murid untuk mengetahui isi kandungan kit pembelajaran yang dibincangkan dalam pop-up book tersebut dan sekaligus menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih efektif, berkesan dan menyeronokkan. Tambahan pula, kepelbagaian unsur seni dalam pendidikan, khususnya dalam subjek pendidikan Islam ini, akan menjadikan murid-murid lebih tertarik dengan gaya pembelajaran yang diajarkan oleh guru serta dapat meningkatkan daya imajinasi mereka dalam memahami isi dalam buku tersebut. Oleh itu, sebagai guru, khususnya pendidikan Islam ini, sememangnya memerlukan suatu usaha yang berterusan ke arah dalam menyediakan pendidikan yang komprehensif dan efektif terhadap segala isi pelajaran yang ingin disampaikan kepada murid-murid supaya mereka ini lebih memahami subjek tersebut dengan lebih berkesan serta sekaligus akan merasa seronok dalam mempelajari subjek pendidikan Islam ini. Baiklah. Seterusnya merupakan langkah-langkah ataupun cara-cara mengintegrasikan pembelajaran flipped classroom ke dalam kit pembelajaran yang telah saya hasilkan iaitu pop-up book yang bertajuk Adab-Adab Terhadap Guru. Baiklah, dalam langkah-langkah flipped classroom ini, ia terbahagi kepada 3 keadaan iaitu keadaan sebelum, semasa
dan selepas melakukan tugasan ataupun aktiviti. Okey, keadaan yang pertama adalah sebelum. Okey, guru akan mengarahkan murid untuk mencari maklumat dan belajar sendiri di rumah mengenai adab-adab terhadap guru. Seterusnya, guru memberikan satu klip video mengenai contoh adab-adab terhadap guru. Dan yang ketiga, guru akan menunjukkan contoh kit pembelajaran iaitu pop-up book sebagai alat bahan bantu mengajar kepada murid-murid supaya mereka ini lebih tertarik dan minat terhadap isi pelajaran yang mereka pelajari. Seterusnya, guru akan membahagikan murid dengan beberapa kumpulan dan guru memberikan tugasan kepada murid iaitu apakah kepentingan beradab terhadap guru. Berikut ini merupakan isi kandungan yang terdapat dalam kit pembelajaran. Seterusnya, keadaan yang kedua iaitu semasa melakukan tugasan. Murid akan berbincang dan berkongsi jawapan yang diperoleh dengan rakan sekumpulan dan murid-murid akan membuat pembentangan mengenai tugasan yang diberi oleh guru. Seterusnya, keadaan yang terakhir iaitu selepas melakukan tugasan ini, guru akan mengadakan kuis mengenai tajuk yang dipelajari oleh pelajar iaitu contoh adab-adab terhadap guru, kepentingan dan akibat jika tidak beradab terhadap guru. Seterusnya, murid akan mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mengenai adab-adab terhadap guru. Okey, seterusnya adalah implikasi sekiranya menggunakan kaedah flipped classroom ini. Okey, yang pertama adalah memberi perubahan peranan bagi tenaga pengajar daripada seorang yang sentiasa berada hanya di hadapan kelas kepada seseorang yang memberi lebih sumbangan kepada pembelajaran kolaboratif dan juga kooperatif dalam proses sesi pengajaran. Seterusnya, implikasi yang kedua, guru menjadi pemudah cara atau tutor kepada pelajar dan sekaligus menjadikan pelajar lebih matang dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Okay, yang ketiga, kaedah ini juga meletakkan lebih tanggungjawab pembelajaran di atas bahu pelajar sambil memberi mereka dorongan yang lebih besar untuk meneroka konsep atau topik yang akan dipelajari oleh mereka ini. Yang terakhir, implikasi yang terakhir adalah menangani perbezaan murid kerana semua murid ini terlibat dalam berkongsi idea sama ada murid yang lemah maupun yang pintar. Baiklah, secara kesimpulannya, setiap manusia ini dicipta dengan unik. Begitu juga dengan murid-murid di sekolah. Mereka adalah unik dari segi perbezaan individu dan mempunyai pelbagai kebolehan. Justru itu, peranan seorang guru sebagai pendidik amat penting dalam mengenal pasti perbezaan individu supaya melaksanakan PDP dengan berkesan dan berfaedah untuk setiap murid. Namun, guru juga perlu merancang aktiviti PDP mengikut kebolehan murid. Hal ini kerana guru perlu menggunakan strategi dan juga pendekatan yang sesuai seperti aktiviti kerja secara berkumpulan, pengukuhan, penggayaan dan sebagainya supaya dapat memotivasikan murid yang mempunyai perbezaan dari segi aspek fizikal, intelektual, kognitif, emosi dan juga sosial. Okay, sebagai pendidik yang bertanggungjawab, perlu sentiasa mencuba untuk menentukan dan membina kebijaksanaan dan kebolehan murid-murid berdasarkan perbezaan individu. Semua aspek yang diambil kira ini akan mempengaruhi penerimaan serta minat murid untuk terus belajar dan diaplikasikan dalam kehidupan sebenar untuk memegang tampuk pemerintahan pada masa yang akan datang. Kaedah pembelajaran flipped classroom ini menjanjikan pembelajaran secara aktif di kalangan pelajar. Jadi, melalui pembelajaran secara aktif dan teknologi, membolehkan strategi ini dijalankan sekaligus dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran tinggi serta inovatif. Jadi dengan penggunaan kaedah ini, Malaysia akan dapat melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi, berdaya saing, inovatif dan juga kreatif. Selain itu, dalam melaksanakan kaedah ini, kemahiran ICT juga turut meningkat dan guru juga akan menjadi guru yang lebih produktif, kreatif, inovatif dalam pengajaran mereka. Dan ini memberi kelebihan kepada negara kita kerana kaedah ini dapat melahirkan generasi yang lebih berkualiti dan mampu bersaing dengan negara maju yang lain. Baiklah, saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Saya akhiri pemenang ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.